Baik, bertemu kembali. Sebentar tadi di Dewan Rakyat isu pengangguran ada dibahaskan dan menurut laporan survei tenaga buruh yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada suku kedua tahun 2021 kadar pengangguran adalah sebanyak 4.8% iaitu seramai 768,700 orang menganggur. Walau bagaimanapun pada Julai 2021 terdapat peningkatan bilangan penganggur seramai 9,500 orang menjadikan jumlah penganggur bersamaan dengan 778,200 orang. Dan pastinya dalam jam ini kita ingin melihat apakah mekanisme untuk kita pastikan isu ini dapat diselesaikan, bagaimana kita ingin meningkatkan kebolehpasaran graduan serta apa inisiatif yang boleh dijalankan oleh institusi pendidikan dan pengajian bagi memastikan setiap graduan yang tamat pembelajaran akan terus mendapat pekerjaan. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan FPP dan Pengetua KOSAS UPM di talian bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Prof, bagaimana Prof melihat isu pengangguran ketika mana dengan situasi COVID-19, ekonomi yang sedikit perlahan pada ketika ini? Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani atas peluang untuk kita berkongsi pandangan berkaitan dengan pengangguran yang berlaku pada hari ini. Kita tidak dapat nafikan bahawa statistik menunjukkan bahawa kadar pengangguran sebenarnya masih lagi ramai. Dan kalau kita lihat pada seperti mana dimaklumkan pada bulan Jun 2021 ya, kadar pengangguran di peringkat nasional adalah 4.8%, iaitu kalau lihat waktu itu ketika 768,000 tiada pekerjaan, dan statistik itu meningkat sedikit pada bulan Julai 2021. Tetapi ini sedikit sebanyak memberi kelegaan jika kita bandingkan pada bulan Mei tahun lepas, tahun 2020, yang pada ketika itu kadar pengangguran agak tinggi iaitu pada 5.3%. Jadi bila kita lihat dalam konteks statistik ini, penting juga untuk kita melihat sejauh mana ia mencakupi kepada keperluan graduan itu sendiri. Kerana kalau kita lihat ya, dalam tenaga buruh di Malaysia ya, hampir 15.3 juta tenaga buruh yang ada di Malaysia ni sebenarnya hampir 54 juta. 54 juta adalah terdiri daripada kalangan belia yang terutamanya berusia di antara 18 hingga 30 tahun. Saya tidak langsung keadaan ini turut memberi implikasi kepada golongan belia, terutamanya graduan universiti, lepasan-lepasan daripada kolej universiti dan juga daripada institusi pengajian tinggi. Bermakna di sini kita perlu melihat banyak aspek, terutamanya bagaimana untuk meningkatkan lagi kebolehpasaran graduan kita. Pertama sekali mungkin kita lihat dari segi konteks bagaimana kita cuba untuk lihat daripada statistik yang ada. Kalau lihat daripada Jabatan Perangkaan laporan dikeluarkan pada 2021 ya, Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan hampir kita lihat 22.5% ya siswazah menganggur pada tahun 2020. Jadi kalau kita lihat jumlah tersebut meningkat sebanyak 37,000 orang graduan berbanding dengan tahun 2019 sebelumnya. Itu berlaku sebelum pandemik. Jadi bila kita lihat kita dah masuk ke tahun kedua pandemik COVID-19, dijangkakan mungkin akan lebih ramai lagi golongan siswazah yang sebenarnya akan menghadapi cabaran untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita menyambut baik usaha-usaha yang kerajaan lakukan, dan saya besar harapan saya untuk melihat ia menjadi salah satu agenda utama di dalam Belanjawan 2022 yang akan dibentangkan oleh kerajaan. Kerana pada saya, kita tidak dapat nafikan bahawa sistem ekonomi dan sosial sangat penting di dalam struktur negara kita pada hari ini. Jadi saya berpandangan kita perlu lebih banyakkan lagi program-program untuk latihan kepada golongan graduan kita, terutamanya graduan-graduan selepas mereka menamatkan pengajian baik di universiti, di kolej swasta dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, hampir setiap tahun ya, dijangkakan hampir 200,000 graduan dihasilkan setiap tahun daripada universiti awam, swasta dan juga institut-institut pengajian tinggi yang ada di Malaysia. Ini tidak masuk graduan daripada luar negara, hampir 300,000 setiap tahun di graduan-graduan dikeluarkan. Jadi di sini menuntut cabaran bagaimana kita cuba untuk memadankan keperluan graduan tersebut dengan pasaran kerja semasa. Ini cabarannya. Jadi perlu untuk kita melakukan lebih banyak lagi program-program latihan ya, seperti mana program upskilling, reskilling dan cross-skilling. Program ini tidak sepatutnya dihentikan, malah perlu ditambah lagi, perlu diperbanyakkan lagi dan perlu diperluaskan untuk tahun 2022. Jadi kita nampak di sini, bila kita ada nilai tambah, graduan kita mampu untuk bersaing dengan suasana yang mencabar. Sekurang-kurangnya mereka ada pengetahuan mereka, pada masa yang sama juga mereka mampu untuk beradaptasi dengan suasana yang mencabar ini. Jadi kita lihat, kalau lihat dalam konteks pasca pandemik COVID-19 yang mana kita akan masuk ke era endemik selepas ini, menunjukkan bahawa lebih banyak lagi usaha-usaha untuk memperkasakan graduan-graduan generasi muda kita untuk mendapatkan pekerjaan, dan pada masa yang sama juga
perlu lebih banyak lagi ruang-ruang untuk penciptaan pekerjaan. Sebagai contoh, industri perusahaan kecil dan sederhana seharusnya diperkasakan kerana kita lihat kebanyakan golongan-golongan belia ni mereka terlibat dalam industri hiliran termasuk di dalam perusahaan kecil dan sederhana. Jadi lebih banyak lagi prospek ataupun peluang-peluang untuk dilatih mereka untuk terlibat sama di dalam agenda pemerkasaan perusahaan kecil dan sederhana, dan ini perlu dilakukan pada tahun 2022 terutamanya bila kita melihat kepada belanjawan yang akan dibentangkan nanti. Dan pada masa yang sama kita juga untuk melihat bahawa sektor-sektor TVET juga tidak harus dilupakan kerana pentingnya untuk kita mengembeling tenaga bersama-sama untuk membawa golongan belia menjadi pekerja yang mahir, menjadi tenaga kerja yang kompeten, yang mampu untuk mengisi keperluan, terutama sekali kita lihat pasca COVID-19 dengan era yang mencabar ini, perlunya golongan belia termasuk graduan memiliki kemahiran-kemahiran ini. Jadi saya nampak kalau kita lihat perlunya penjenamaan semula sektor-sektor TVET ini, terutama sekali berkaitan dengan sektor-sektor 3D ini yang difficult, dangerous and dirty ni. Kita perlu penjenamaan semula supaya dia tidak menjadi satu perkara yang janggal kepada golongan graduan, terutamanya kepada masyarakat. Kita perlu membuang jauh stigma berkenaan. Kita perlu mengangkat bahawa keperluan untuk menjadi tenaga mahir pada hari ini menjadi keperluan utama kepada golongan belia. Selain itu, saya nampak antara aspek yang boleh dilakukan adalah bagaimana usaha untuk membimbing golongan belia di dalam usahawan. Yang penting dalam konteks keusahawanan, baik keusahawanan gig, dalam konteks ekonomi gig, baik dari segi keusahawanan sosial dan juga aspek keusahawanan yang lain, perlu diberi perhatian supaya golongan belia tidak hanya bergantung kepada untuk makan gaji semata-mata, tetapi mereka mampu untuk mencipta peluang pekerjaan baru. Itu penting. Dan kita lihat juga peranan golongan belia sebenarnya tidak boleh dipandang ringan kerana kita lihat pandangan dan suara belia perlu diberi perhatian oleh kerajaan, terutamanya graduan-graduan lepasan universiti, kerana mereka ni adalah aset kepada negara. Jadi perlunya ada usaha yang lebih teratur, terancang dan teliti untuk memastikan ia berjalan lancar. Baik Prof, berbaki 1 minit saja lagi, adakah Prof melihat dunia perniagaan boleh jadi satu cabang untuk kita pastikan graduan dapat jana pendapatan susulan habis belajar dan sebagainya, dan mungkin dari segi upskill bagaimana mereka dapat memantapkan lagi dari segi skill mereka untuk berniaga dan sebagainya. Adakah di peringkat universiti itu patut diperkasakan lagi? Ya, pada pandangan saya sudah sampai masanya untuk kita memberikan peluang kepada golongan belia, peluang untuk pendedahan bagaimana mereka sekurang-kurangnya berminda ke usahawanan. Sekurangnya mereka mampu untuk mengambil risiko, bijak merebut peluang dan semestinya mereka bijak untuk mencari peluang-peluang lain. Jadi perlunya lebih banyak lagi program-program yang berorientasikan kepada hak keusahawanan itu sendiri. Bermakna bukan sekadar latihan tetapi termasuk bimbingan, pementoran dan juga bagaimana mereka boleh membangunkan perniagaan mereka sendiri, dan pada masa yang sama juga mereka juga turut menjadi penyedia kepada perkhidmatan. Ini penting. Jadi pentingnya untuk kita lihat supaya future ready curriculum di universiti juga perlu selari dengan keperluan semasa supaya graduan yang kita hasilkan ini sepadan dengan keperluan institusi, selari dengan keperluan semasa, dan yang paling penting mereka mampu untuk bersaing dalam suasana yang mencabar ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, merupakan pemajuan profesional dan pendidikan lanjutan FPP dan pengetua KOSAS UPM.